Mari kita bayangkan sebuah parti politik tempatan di Sabah mengambil langkah berani, bukan sahaja berjanji untuk bertanding di kesemua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, malah menolak sebarang bantuan atau kerjasama daripada parti di Semenanjung. Salam sejahtera para sahabat penonton semua, bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Hari ini kami bawakan satu berita dari Sabah Gazette bertajuk PPRS sedia tanding 73 kerusi DUN tolak kerjasama Parti Malaya. Adakah ini isyarat politik yang menggemparkan atau rentetan logik kebangkitan gerakan akar umbi? Mari kita selami pendedahan hangat ini dan renungkan bersama. Apakah masa depan politik Sabah kini semakin lokal dan berprinsip? Terus ikuti ya. Parti Perpaduan Rakyat Sabah PPRS telah menegaskan komitmennya untuk meletakkan calon di kesemua 73 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Presidennya Datuk Seri Muhammad Arsyad Abdul Mualaf menyatakan bahawa keputusan ini nyata seiring dengan identiti PPRS sebagai parti tempatan yang berpaksikan kepentingan rakyat Sabah dan tidak ditaja oleh mana-mana pihak luar. Beliau mengulangi pendirian PPRS bahawa ia adalah sebuah parti milik rakyat Sabah ditubuhkan untuk memperjuangkan hak mereka. Pada masa yang sama, parti ini mengalu-alukan penyertaan golongan muda sebagai calon pada kawasan masing-masing. Sehingga kini, PPRS telah mengenal pasti beberapa calon berpotensi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, termasuk profesional, pendidik dan generasi muda, serta menolak calon daripada bekas wakil rakyat. Fokus mereka lebih kepada kepimpinan baharu yang segar, berintegriti dan berwibawa. Berkenaan kemungkinan membentuk kerjasama dengan parti politik dari Semenanjung selepas PRN, Muhammad Arsyad dengan tegas menyatakan bahawa PPRS tidak akan bekerjasama dengan parti tempatan Malaya. Beliau menekankan bahawa orang Sabah uruskan politik di Sabah, orang Sarawak uruskan politik di Sarawak, dan orang Malaya uruskan politik mereka di sana. Tujuan yang diterangkan adalah agar Sabah ditadbir oleh orang Sabah sendiri tanpa campur tangan luar. PPRS kini mempunyai keanggotaan melebihi 20,000 orang di seluruh negeri, dan angka ini diyakini mampu digerakkan untuk menggandakan sokongan menjelang PRN nanti. Walaupun jumlah ini kecil untuk membentuk kerajaan, kekuatan sebenar menurut Muhammad Arsyad terletak pada gerak kerja akar umbi. Jika ahli-ahli aktif dan komited, sokongan akan meningkat dan PPRS mampu menjadi pilihan rakyat. Sebagai antara tawaran utama PPRS, mereka menekankan pembetulan terhadap kelemahan pentadbiran lampau dengan menonjolkan aspek ketelusan dan keadilan dalam pembahagian hak rakyat Sabah. Mereka tidak menjanjikan bulan dan bintang, sebaliknya mahu memastikan aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan dengan pemimpin baharu sebagai tonggak masa depan negeri ini. Untuk maklumat tambahan yang sahih dipetik daripada bernama untuk memperkaya konteks politik sekarang, sebagai perbandingan kepada pendekatan PPRS yang bergerak sendiri tanpa kerjasama luar, Parti Warisan juga telah mengesahkan akan bertanding di semua 73 kerusi DUN Sabah dalam PRN 17. Dan memilih untuk bergerak solo tanpa sebarang kerjasama parti lain. Tambahan pula, berdasarkan tinjauan terhadap pemilihan umum, Sabah sebelum ini, pilihan raya negeri ke-17 diadakan dalam tempoh luput persidangan DUN ke-16 pada 11 November 2025
menjadikan PRN ke-17 perlu diadakan selewat-lewatnya pada awal Disember 2025. Ini menunjukkan bahawa PPRS bergerak menjelang satu momentum politik yang kritikal di mana banyak parti telah menggariskan strategi masing-masing. Menurut The Library of Congress dan Wikipedia, sejarah pembentukan PPRS turut menyumbang kepada konteks politiknya. Parti ini diasaskan sekitar tahun 2017 dan menjadi sebahagian daripada United Sabah Alliance (USA) bersama beberapa entiti politik tempatan lain. Gerakan seperti ini semakin lazim di Sabah, di mana identiti lokal dan autonomi sering menjadi teras kempen politik yang dalam kes ini diperkukuh oleh pendirian tegas PPRS menolak kerjasama dengan parti semenanjung. Sekarang, mari kita ke analisis akademik neutral dan persoalan yang membuka ruang pemikiran. Fenomena dua parti lokal, PPRS dan Warisan, yang memilih untuk bergerak solo dan menolak kerjasama luar mencetus persoalan penting dalam analisis politik Sabah. Apakah ini merupakan isyarat kuat kepada pelaku politik bahawa suara akar umbi tempatan kini memerlukan manifestasi politik yang bebas dari dominasi nasional? Atau adakah ini strategi untuk menonjolkan identiti dan keunikan Sabah secara politik tanpa perlu bergantung kepada sumber dan struktur politik dari pusat? Dari pandangan teori politik, ini seolah-olah peralihan paradigma daripada politik berasaskan kepimpinan pusat ke arah politik lebih berakar di komuniti tempatan. Ada kelas kajian politik yang menyebut bahawa desentralisasi kuasa memberi ruang kepada suara masyarakat terpinggir. Adakah Sabah menyaksikan manifestasi itu dalam bentuk parti seperti PPRS yang berusaha mengembalikan hak dan wibawa tempatan? Dalam konteks sejarah, ini boleh dibandingkan dengan pergerakan parti-parti etnik atau regional di beberapa negara lain yang muncul selepas tempoh pemerintahan pusat yang dominan. Di India misalnya, parti politik di negeri-negeri tertentu muncul memperjuangkan kepentingan kaum dan kebudayaan tempatan. Di Eropah, munculnya parti-parti pembangkang dan nasionalis tempatan turut menjadi cerminan aspirasi identiti berteras komuniti. Walaupun konteks Malaysia berbeza, kita boleh bertanya, adakah Sabah kini melalui proses yang serupa di mana parti-parti lokal menegakkan hak berwibawa dan autonomi dalam politik negeri? Lebih jauh, ada juga ruang untuk meneliti implikasi praktikal strategi ini. Apakah calon muda dan profesional yang diangkat oleh PPRS mempunyai peluang sebenar di gelanggang pilihan raya yang kompetitif? Apakah keanggotaan 20,000 yang menurut mereka kuat secara akar umbi mencerminkan potensi pilihan raya masa? Bagaimana persaingan antara Warisan, GRS, PN, BN, PH dan parti-parti lokal lain akan berkembang apabila semua bergerak solo? Apakah ia membawa keharmonian kepelbagaian pilihan atau risiko perpecahan undi yang memberi kelebihan kepada parti dominan pusat? Sekarang, disinilah kita berhenti sejenak untuk bertanya bersama, apakah semangat akar umbi dan identiti Sabah akan menjadikan PPRS sebagai satu blok politik yang tidak boleh diabaikan? Atau adakah realiti politik yang lebih kompleks akan menuntut kolaborasi meski bukan dengan Parti Malaya? Mungkin dengan entiti tempatan lain yang punya visi berbeza? Sama-sama kita nantikan bagaimana kisah ini berkembang. Teruskan memerhati dan jangan lupa tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Anda fikir apakah pendirian PPRS ini semata-mata simbol fikrah lokal atau realiti baru dalam landscape politik Sabah? Gunung Kinabalu tinggi menjulang, mega berarak di ufuk senja.
Rakyat bersatu, hati gemilang. Moga Sabah makmur selamanya. Sekian, kita jumpa lagi.